mati lah. Ni ya. Gitu. Video. Pelan. Hai, jumpa lagi dalam David Perwi Channel. Tahu tak di mana saya sedang berada sekarang ini? Saya berada di Sungai Moyok, kawasan perkelahan Babagon yang sangat populer. Oke, kita boleh perhatikan sungai ini, dan kebetulan hari ini hujan. Oke, so hari ini saya membawakan Anda konten yang berkaitan dengan sungai dan air. Kepala air. Apa itu kepala air? Gitu. Video. Nah, air. Nah, tengok. Air. Besar. Yo. Yang tempat kami mami tadi, yang batu sana tu ada tanah los tu, tak nampak dah. Ini pun tak boleh lagi dia. Dah kelam sudah lalu orang sini. Punyalah laju ni. Air turun sini. Punyalah laju ni. Kepala air di Sungai Tekala. Tadi ada mangsa terperangkap, telah berjaya diselamatkan. Ni dia kepala air, bawah ni dalam ni. Betul-betul dalam ni. Dalam ni kalau termasuk ni, harapan tipis nak selamat ni. Tengok sampai ke atas. Bahaya tu. Jangan ditarik ke sekali yang. Cak, bahaya situ Cak. Sampai ke atas air. Ini betul-betul dalam. Bawah ni semua juram jauh ke bawah. Rekan-rekan semua, untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah itu kepala air, mari kita bertanya dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang lebih arif tentang kepala air. Ketua Pengurusan Operasi dan Menyelamat Balai Bomba Kuala Lumpur, Syamsul Ma'arif Saibani berkata, apabila disebut kepala air, sebenarnya kepala air ini boleh dilihat dengan mata kasar lebih awal, yang mana sekiranya di hulu itu hujan dan air naik ke tebing
Jadi sampah-sampah akan dibawa oleh arus terlebih awal. Jadi apabila kita nampak, kalau kita di dalam sungai ataupun di tebing sungai nampak sampah yang dibawa oleh arus tu, sampah daun-daun kering dan kayu-kayu yang hanyut di bawah, ataupun dia datang dengan deras, menunjukkan di hulu tu adalah telah mengalami hujan yang lebat. Berlakunya kepala air apabila ada sekatan oleh kayu balak ataupun ranting-ranting yang menyekat laluan air pada batu-batu, dan air itu berkumpul makin lama makin naik, dia makin besar, dan sekali dia terlepas, itulah yang dinamakan kepala air. Yang ketiga adalah bunyi air boleh juga didengar, sebab kita di dalam air itu kita boleh mendengar air daripada hulu tu menderu yang begitu deras, bunyinya amat kencang, dan kita boleh perhatikan bahawa itulah juga menandakan air, kepala air itu turun ke bawah dan akan melanggar kita kalau kita masih berada di dalam sungai lah. Akan mengeluarkan aset-aset kita ikut kesesuaian ataupun tempat dan keadaan mangsa lah. Kalau misalnya di sungai ataupun di tempat air yang terbuka, kita akan turunkan sama ada bot amfibias kita ataupun bot besi kita untuk ke lokasi dengan jet ski juga. Dan juga kalau tempat tu agak sempit kecil, kita akan turunkan kayak kita lah. Itu yang mencari ataupun searching di dalam surface, di dalam air lah. Selain daripada kita melakukan pencarian mengikut tebing, daripada hulu sampai ke hilir. Jadi kita akan buat pemantauan, dan sekiranya tidak dijumpai juga, kita akan minta bantuan daripada K9 lah, unit anjing pengesan. Ibu bapa harus mengawasi. Nombor satu, ibu bapa harus mengawasi anak-anak di mana mereka berada, sama ada di tebing sungai ataupun di dalam sungai. Nombor satu. Yang kedua, ibu bapa harus juga memantau keadaan sekitar, sekeliling, sama ada kawasan tu lapang ataupun berbahaya dengan pokok ataupun ranting yang kering. Takut dia jatuh apabila berlaku hujan lebat, dia akan sekah ataupun tumbang, akan mengenai keluarga kita juga dan anak-anak kita. Begitu juga dengan keadaan cuaca. Cuaca harus juga dilihat, keadaan sekitar, sama ada dia mendung, redup ke, mendung sebab nak hujan ke, harus diberi perhatian lah. Dan keselamatan keluarga harus diutamakan. Beringatlah, air yang mulanya jadi rakan riada Anda rupanya boleh menjadi musuh jika Anda lalai dalam sekelip mata sahaja.